Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita di Facebook Julia Herdawati. Okey, pagi ni kita nak share cara macam mana kita nak bancuh jus yang paling power di dunia dan jus membantu kawasan selera makan. Okey, selepas itu kita nak share 3 tips untuk korang yang baru nak bermula bisnes dan kita nak bagi link korang yang berbisnes. Siapa berbisnes kat sini boleh lambai, boleh beritahu kita nak bagi link dia masuk ke kelas Dr. Azam Osman secara percuma. Malam ni terakhir. Malam ni ada last lagi malam terakhir. So kita nak bagi you all link yang percuma sahaja. Siapa yang komen-komen yang berniaga tu, kita akan bagilah link kat you all. Cuba live dekat sini, Ju tak pandai nak tekan link ni. Dekat apa? Dekat live Ju tak guna Facebook biasa ni, Ju guna tempat lain. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Korang dah berjus ke belum ni? Ju nak minum jus untuk kurus sebab kata daddy, mami dah kurus. Assalamualaikum mami. Waalaikumsalam. Okey, bab kata daddy kita, dia kata mami dah kurus tapi macam Ju tak puas hati selagi berat badan Ju bukan 51 jadinya dia kira gemuk. Memang nak berat badan tu sampai 51, jangan lebih daripada 53. Kalau 52 tu okey 51. Kalau 49 pun okey. Jangan tinggi. Sebab apa? Bila mana berat badan Ju 55, Ju jadi berat badan. Kalau nak semayang tu dia jadi macam dia tak ringan badan, dia tak ringan. Sebab perut tu jadi besar. Ju kalau gemuk, perut akan dulu maju ke hadapan. Sebab apa? Jenis gemuk yang susah berok. Kalau tak minum jus tak berok. Jadi minum jus ni memang best. Dia tidak menyebabkan syirik-birik, tapi dia lawas. Nampak tak habis? Isi banyak sangat. Nak makan gaya je. Nak minum jus semua boleh ni lagi. Apa nak pergi pukul apa? Tengah panas. Orang tu mau. Tengah hari kami balik. Apa kalau lambat yang kedai tu nak kacau. Tengah panas. Jadi nak pergi kebun durian. Nak pergi tengok apa? Bukan nak tengok durian. Durian tak gugur lagi. Nak tengok tupai. Tengok tupai. Nak bubur zinc kat pokok durian tu dia kata. Sebabnya tupai manjat. Tupai manjat. Okey. Ju nak tunjuk kat korang cara shake. Tapi belum lagi 8 setengah baru Ju nak shake. Sebelum tu Ju nak cerita dengan korang. Siapa kat sini berniaga, dia nak masuk kelas secara percuma. Okey. Sebenarnya kelas secara percuma ni kalau untuk tim kita biasanya banyaklah dia bagi link percuma. Tapi untuk semua orang pun, walaupun awak berniaga apa pun, awak boleh masuk. Awak boleh join. Untuk kelas malam ini adalah malam terakhir. Walaupun malam terakhir, kalau awak rasa awak tak pernah masuk lagi, tapi awak nak masuk, awak nak join. Dia tak semestinya awak kena tengok kat Zoom. Kalau macam awak duduk kat kampung yang tak ada lain, awak boleh tekan je dekat grup tu. Bila dia bagi link tu, awak akan masuk dalam grup. Grup tu dia akan ada suara. Dia macam mana? Meeting voice macam tu. Awak akan dengar suara macam ni sekejap pagi ni dia ada lagi ni. Siapa nak join? Okey, jap tunjuk Pagi ni dia ada lagi. Ni. Contoh awak Ju bagi dalam ni ada 83,600 orang dalam grup ni Azam Osman. Lepas tu pergi dekat dia punya ni bual suara ni. Madam Mo sekarang tengah ni. Orang yang jenis putar IT. Kalau I pegang phone, I cuma main benda penting. Dia sejak jadi premier workplace lah. Nampak? Premier ni pun tengah bantuan Cik Azrul, Cik Su kadang-kadang kalau korang yang mana yang berniaga, tak kisah berniaga apa, nak masuk kelas ni percuma je. Korang boleh dengar ni. Perkongsian jutawan tau dalam ni. Okey, ini bukan jutawan yang main-main ni. Ini bukan mimpi ke, ala cakap je ke. Ini jutawan yang real. Ini jutawan yang dilahirkan daripada zero. Okey? Madam Mu ni kalau korang tak tahu dia siapa, dia adalah pengasas kepada produk Noa. Noa tu skincare. Okey, dia ada juga vitamin. Okey? Kalau korang nak tahu lagi, Nuraisha pun dia bawa under Dr. Azam Osman lagi. Sabela, baju tak perlu nak digosok pun under Dr. Azam Osman, guru-guru. Okey? Lagi Mama Sap juga. Siapa tahu Mama Sap yang kek yang paling sedap tu juga daripada
dia belajar dengan Dr. Azan Osman. Okey, kalau you, wah mami ada kebun durian, suruh daddy tembak tupai tu. Ni kebun tu dia macam ni, dia bukan kebun. Dia dalam ladang arwah pak mentua tu, tapi pokok memang banyak gila. Tapi daddy cakap tahun ni buah tak banyak kan yang? Daddy cakap buah tak banyak. Buah tak banyak. Okey, nampak jutawan-jutawan di dalam ni ramai. Hari ni berapa orang join? Biasa kalau pagi ni sikit sangat yang join. Macam pagi tadi tahniah Mama masak. Okey, pagi tadi tahniah kepada tim Ju yang join untuk program Latik Ratas. Program Latik tu bagus Dia punya manfaat bagus sangat. Korang hari ni macam panas tau. Daripada malam tadi lagi minum air masak lebih tau. Jus sekering. Biasa kalau kita minum jus ni kita akan jadi kering tau. Tapi ni malam tadi pun kering, pagi ni tak minum lagi pun kering, kering sangat tak cukup air. Minum air banyak dah ni. Macam minum air. Okey. Ju nak share dengan korang sedikit sebanyak ilmu berkaitan tentang di dalam bisnes. Sebenarnya di dalam bisnes ni, kenapa orang tu dia berjaya kalau tak banyak confirm isi dia padu. Takut tak jadi. Sebabnya tapi kan durian pak mentua, kalau pokok durian arwah pak mentua Ju tu memang best. Sebabnya dia jenis kalau pokok tu dia isi dia tak tebal, pak mentua potong pokok tu, dia mati kan. Dia tak simpan pokok yang isi dia tak tebal kan. Kalau mok tu mak cakap buat apa tebangnya, boleh buat tempoyak ke apa ke. Arwah pak mentua Ju tak suka, dia sakit hati. Dia kata baik tak payah berbuah kata. Ya mami sakit sikit mami, suara macam itik bagi ni. Kan. Ni memang sekarang musim panas, yang ni madam mu tak sihat kat tu. Macam pergi tekak juga. Nampak? Jaga diri, jaga kesihatan, minum air masak secukupnya. Tapi jangan tahu kalau korang ambil jus mixed berry tu lagi kena banyak air. Kalau biasa kita minum 3 liter, kita kena tukar kepada 3 liter setengah macam tu. Okey? Lagi satu je nak cakap dengan korang, air masak korang amalkan makanan tambahan ke tidak ke, air masak memang sangat penting. Kalau korang tak amalkan air masak, macam ni korang dapat kulit yang macam ni. Kulit yang macam ni, walaupun tak make up, korang akan dapat kulit yang lembap. Sebab tu sangat penting kita kena dapatkan air yang cukup. Ju ni nampak tak bibir kering ni. Kalau cukup air lagi lembap kulit. Ni pun macam kering kan, tapi okeylah, tak adalah macam kulit terdapat kusam. Nak kulit cantik, minum air masak cukup. Kulit mesti cantik, awet muda, lambat tua. Kalau korang tak minum air masak tu yang rugi, jadi cepat tua. Minum air masak cukup. Air masak ni dia banyak manfaat dia sebenarnya, banyak sangat. Korang makanlah apa-apa pun, air masak tu memang paling utama sekali. Okey, Ju cerita dengan korang Aki Ju ni dia macam keturunan Cina. Dia bukan Cina. Maksudnya dia punya nenek moyang dia tu ada Cina, tapi dia punya family memang menjalankan kehidupan sama macam orang Cina. Dia masih lagi. Okey? Ju cerita, Ju dah tahu dah bila Ju tengok bahagian attitude. Okey, tentang attitude, disiplin tu Ju tahu dah siapa. Keras kepala tu Ju tahu dah siapa. Okey. Kalau bahagian disiplin tu Aki Ju ni dia ada satu karakter yang di mana kalau makan, perasan tak? Ju baru terfikir tau. Macam anak Ju tak bagi minum air manis. Yang tak bagi minum air manis tu Aki Ju. Arwah Aki Ju, dia dah meninggal dah. Okey? Dia tak bagi minum air manis kalau kita tengah makan. Dia bagi kita minum air manis tapi selepas makan nasi. Waktu makan nasi dia tak bagi minum air manis. Tak ada pun air manis. Lepas tak okey. Dia punya nenek moyang dulu. Okey, lepas tu kalau biasa kan dulu rumah nenek ada pokok cempedak banyak yang besar gila-gila. Kalau musim dia tu memang hari-hari goreng cempedak. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, Aki tak akan benarkan kami makan waktu panas. Aki dia tak akan benarkan kami makan waktu panas-panas. Waktu tu kita kecil kan, kita rasa macam kita takut sangat dengan dia sebab dia garang. Sebab sekali dia jekah memang habislah. Lepas tu yang seterusnya dia banyak durian. Okey, dia bukan kebun juga tapi banyak sangat pokok durian belakang rumah dia tu. Sampai sekarang lah pokok durian tu banyak tapi dia tak pernah turun pun sebab rumah dia macam ni. Bukit bawah tu kat Paya tu banyak pokok durian dia. Okey. Kalau durian pula dia yang akan buka akan untuk kita.
Akiju. Dia lain tau. Dia akan bukakan untuk kita. Lepas tu dia akan bagi kat kita. Lepas tu kita ada adab untuk ambil buah tu. Maksudnya bila dia dah bagi kita, kita pegang yang tu, kita terus ambil. Kita tak boleh pegang, kita lepas. Biasa tak nampak budak-budak kalau contohnya ayam goreng ke kan. Dia yang akiju dia akan bagi kat kita. Dia bawa pinggan kat kita, akiju hak lelaki tu. Dia akan bagi, dia bagi seorang ambil rasa. Dia macam dia sua kat kita kat mulut. Dia penuh kasih sayang. Dia bagi kat kita tapi kita tak boleh ambil, pegang, kita letak balik. Dia memang marah terus. Dia marah kat situ terus dia marah. Itu belajar juga kat situ. Maksudnya bila kita nak ambil tu, kita tengok dulu yang mana kita nak baru kita ambil. Maksudnya dia tak bagi kita ambil. Kita ambil. Ni buah durian tu ada banyak-banyak kan. Kita ambil, kita rasa nak yang lain, kita letak balik kan. Memang dia marah kau. Walaupun bukan yang dia kupas tu, dia tak suka orang ni ambil bekas yang kau pegang. Akiju dia macam tu. Yang seterusnya, karakter dia, dia ada waktu dia. Setiap pagi dia akan bangun untuk solat subuh. Selepas dia solat subuh, maksudnya dalam pukul 6 suku macam tu, dia akan turun kat tanah. Dia akan jiuh semua pokok sayur dia. Dia tanam sayur tau. Dia akan siram semua sayur dia. Dia akan naik rumah dalam pukul 8.30 ke pukul 9 macam tu. Okey, lepas tu dia baring, dia relax. Lepas tu dia pergi kedai semua, beli surat khabar semua. Dia akan balik. Dia menjalankan seperti biasa tugas-tugasan dia. Lepas tu pukul 5 petang mai. Dia jiwa pokok petang. Dia ada waktu tau. Walaupun dia tak nak, dia tak jual pun. Dia punya pokok tu. Tapi Dia pun nak tanam saya. kentut. Tapi dia jenis ada apa? Dia jenis macam memang dia yang bercakap dengan diri dia sendiri, pukul ni aku kena gisikan pokok. Pukul ni aku kena buat ni. Ada orang datang ke, tak ada orang datang ke. Kalau ada orang datang, dia tak tinggal tu kerja dia. Tepat je waktu dia kena siram pokok, dia pergi. Dia cakap minta maaf, minta diri dulu. Tunggu kejap nak siram pokok. Dia pergi siram pokok. Lepas tu kadang-kadang kalau macam jus sampai, lepas tu dia nak pergi siram pokok. Dia pergi terus siram pokok. Dia buat tak peduli dengan kita. Karakter dia, disiplin kan. Akiju, sangat disiplin. Lepas tu dia beritahu dia memang sihat. Waktu dia meninggal, sebelum dia meninggal tu dia jatuh bilik air. Lepas dia jatuh bilik air tu, mak bawa dia ke hospital. Bila bawa ke hospital, doktor check tau. Doktor check buku apa ni? Kiranya doktor check dia pernah tak datang kat situ. Dia tak pernah menerima rawatan. Maksudnya dia tak pernah pergi hospital. Bila dia sakit je, dia beli ubat, dia makan kat rumah je, relax macam tu, tak panggil hospital. Tidak ada record. Tidak ada record dekat situ. Jadi doktor cakap dia tak pernah sakit ke? Tak. Dia tak pernah masuk ward, tak pernah apa. Sebab apa? Sebab dia memang minum air masak yang banyak. Jadi kat yang korang, dia memang minum air masak yang banyak. Dia memang kuat mandi. Dia kuat mandi macam mana? Dia turun tanah, dia nak turun tanah, dia mandi. Dia naik pada tanah, dia mandi. Dia rehat, lepas tu dia nak keluarkan, dia mandi. Dia balik sekarang, dia mandi. Macam tu. Dia turun nak siram pokok, dia mandi. Dia naik kat siram pokok kan, dia mandi. Itu akiju. Dia memang sihat. Alhamdulillah. Masa umur dia 78 yang 79. Dia meninggal umur dia 79 tahun. 78 macam itulah umur dia. Tapi dia dalam keadaan yang sihat. Maksudnya dia jatuh bilik air tu, dia terus jadi lupa nak menjadikan asbab sebenarnya. Nak menjadikan asbab. Ju faham? Okay. Ju pun ada cakap dengan Mak Ju masa arwah Akiju dia jatuh tu kan. Masa dia jatuh, lepas tu dia dah sakit seminggu tu, dia cakap dengan Mak Ju, Mak bersedia tak? Kan? Mak kena bersedia tau. Sebab manusia ni, kalau dia hidup 60, dia sampai 60 tahun je sepatutnya. Kalau lebih tu kira bonus. Apanya? Kira bonus. Kalau lebih tu kira bonus tau. Tapi, danlah seminggu kot. Seminggu pergi hospital suruh buat balik semua. Duduk kat rumah tak lama tu meninggal. Jadi kat asbab. Apa yang? Isinya? Bagang apa? Pindah. Oh, dia bawa pindah Dia pindah tu. Rumah dia kot sebab yang tengok dia macam buat apa? Awning apa semua tu. Okey. Siapa lagi kat sana tu? Korang dah shake ke belum pagi-pagi ni? Okey, itu kisah tentang cerita Akiju lah berkaitan dengan air masak. Memang sangat penting air masak ni. Tak kisah korang siapa, korang makan apa yang korang amal, air masak memang dia cukup. Yang, tolong yang buka pintu tepi ni.
Korang kena minum air masak secukupnya. InsyaAllah korang akan dapat tubuh badan yang sihat. Okey. Yang sebenarnya kita ni sakit dan sihat tu Allah yang bagi. Tapi kalau kita sakit sebab kita dah jaga, galat tak? Tak galat kan? Kalau kita sakit sebab kita jaga juga tak galat. Tapi kalau kita sakit kita tak jaga juga galat. Sebab kita yang tak jaga. Okey. Seterusnya, tadi pengalaman tentang aki Ju. Lepas tu yang selit kan, langsung tu panas. Lepas tu seterusnya Ju nak kongsi dengan korang. Pagi ini, Ju nak kongsi tips macam mana cara kita sebagai seller, macam mana cara kita sebagai dropship, macam mana cara kita sebagai stokis. Okey, pengalaman Ju, terima kasih. Pengalaman Ju masa Ju jadi dropship, okey. Kita sebenarnya, kita dropship ke, kita stokis ke, kita agent ke, kita kena sentiasa humble. Humble yang macam mana, kita jangan give up dan kita jangan melenting. Bila mana kita adalah pengedar produk, kalau orang tanya kita berkali-kali tapi orang tak beli dengan kita pun, kita jangan give up. Kita jangan cepat berputus asa, kita jangan rasa macam tak berbaloi. Tak berbaloi pun layan orang tu, dia tak beli dengan kita pun, contoh. Jangan buat macam tu. Maksudnya korang layanlah dia sebaik mungkin kalau dia beli dekat orang lain. Okey, contohnya kalau dia beli kat orang lain, sebenar-benarnya bukan sebab dia nak beli kat orang lain. Bukannya sebab dia nak beli kat orang lain. Sebenarnya Allah dah jentikkan hati dia tu supaya beli kat orang lain. Bukan rezeki kita. Masih ni. Dia kalau pakai kering kunyit ni aku tahu dah. Sini. Kau boleh percaya. Kau pakai tu kau dalam. Nak cepat lama kan? Kentut. Apa janganlah lambat-lambat. Lepas tu kalau ada rambutan tak payah beli lah. Sakit tekuk. Buah ramai ada tapi tak masuk ni. Tu. Yang sini dia jawab tu betul. Alah. Kejap lah. Tak payahlah nak bubur je tu nanti. Memang nak putih sini. Nah, Tengok. Ni tak buang lagi. Pakcik kalau ada durian hantar sikit. Durian tak masak lagi. Tak masak lagi. Dia ambil buku atas kipas dah bilik. Bulan depan kot. Tak masak lagi durian. Pakcik pergi ni pergi apa? Pergi halo. Kalau tu pai nak bubur Yang sing. ambil tu dulu. Siapa dia tu? Pak Beda. Beda. Yang ambil ni. Pakcik engkau ni dia memang mami kena tahu pakai ni. Kalau dia pakai sendiri, hak aku ni tak ada berapa bulan. Nak cepat lawa. Dia pakai panjang. Ni dia pakai berapa hari je. Dia punya atas lori ni dia pakai berapa hari je. Nak lawa macam mami ke daddy? Atas kipas dalam bilik sayang. Cik pasal tu. Pagi cik pasal tu. Gedi. Dekat sikit. Tangan masuk duri. Ni. Wish. Apa? Kasih saya. Lebih. Ya, bye. Baik, elok. Duri masuk dalam jari. Duri apa yang? Berapa hari dia tak bawa keluar ni tahu tak? Gedi. Kemarin dia suruh dah Ju. Tapi dia membuta. Tu yang kapit kuku dalam bilik. Macam mana? Tu macam mana? Okey, jom 8.30 dah. Ju nak shake. Ju shake ni Ju beritahu korang. Kunci motor lagi. Abang letak kat mana? Ju nak beritahu korang. Jus mix berry ni Ju shake. Hari ni hari ke berapa dah? Nak anja-anja tu mami. Adik tak ada ambil peluang. Adik tak ada apa tu ada tu. Tak bangun tidur lagi. Malam tadi Daddy merajuk pukul 3 pagi dia.
Anak jantan ni marah daddy tidur kat mami. Daddy merajuk. Lama tak daddy merajuk? Malam Jumaat merajuk lah. Malam Jumaat ke? Merepek malam Jumaat. Mana malam Jumaatnya? Kenapa? Baru malam Rabu doa kan. Malam ayah ni. Hari malam Jumaat. Dia kata, yang tak sedar ke? Pagi tadi yang mami tahajud tu dia tanya. Anak kau marah aku betul kata. Yang betul tak sedar ke? Dia nak merajuk dengan aku juga tu. Aku tak sedar bila masa. Hak tu menjerit kuat. Marah daddy. Adik abang Ali dia. Mata dia marah dia sedang. Nak tidur kat mana daddy ni? Anak marah daddy. Anak marah daddy tidur dia tak bagi daddy tidur semalam mami kelakar. Mami tak sedar dah. Okey, jom kita shake. Setiap pagi Ju akan shake. Ju nak lawas pembuangan. Lepas tu, ni sekarang ni daddy dia cuti melampau. Jantan ni kau cuti memang masalah buat aku. Dia cuti, dia kuat masak. Dia masak. Betul lah orang kahwin 30 tahun lelaki tak masak tu. Kau masak sikit-sikit, kau masak goreng-goreng. Tak payah masak beria-beria sangat. Kalau masak ayam seekor, sedebuk. Sekali masak. Masak macam lah nak kena sedap. Tak sedap. Lah. Lepas tu, duduk nganjing kat aku, ajak aku makan sekali. Kerja dia. Itulah. Lepas tu aku gemuk-gemuk ke dia. Tak nak ah. Biar aku baik kita makan Kalau jus. tak anak kau tengok. Kalau makan. Dia siap makan nak atas laut. Mami minum jus selamat. Sebab apa minum jus ni walaupun makan. Kalau kita makan malam pun tak apa. Sebab dia akan berak. Esok pagi tu kita akan berak habis. Dia kalau tak minum jus ni yang masalah. Sebab Mami susah berak. Susah berak. Sebab tu ada je customer dia datang. Dia kata, Mami rasa dia setiap bulan dia akan repeat. Lepas tu Mami tanya, dah kurus dah kan? Dia kata dia minum selang-selang. Kenapa lah kan? Sebabnya dia kata dia nak berak. Dia nak berak. Sebab dia memang jenis manusia macam Ju. Susah berak. Kalau tak minum jus, nak boleh ke berak tu, kena makan buah lai 2 biji sehari. Kena makan buah betik. Lepas tu, karbohidrat ni memang kena kurang. Kalau nak berak. Sebab kita kan tak boleh tak berak hari-hari. Ju kalau tak berak perut terus buncit keras. Makan sikit je perut jadi seeh. Makan sikit je perut jadi seeh. Sebab tu Ju tak boleh. Ju cepat gemuk. Sebabnya kita makan banyak, kita berak sikit. Kita rasa sakit perut pergi berak tapi berak tu sikit. Tarik keras. Tinggal kat dalam perut ni. Sebab tu ada je orang dia ambil lagi jus raspberry ni sebabnya dia nak berak. Sebab dia bukan cik birik. Dia lawas sahaja. Tak Ju nak minum Ni tekuk hari ni. Mana? Bye. Elok. Tak nampak Pi? Tak payah ke tak nampak yang kat sini ya? Gunting jantan mana abang? Abang bawa pisau yang bawa pisau sedap tak ambil pisau lain. Pisau bawang apa. Pisau kecil yang tu ulu hitam. Tak ada yang nak pisau tu. Pulang balik. Ambil pisau lain. Pandai ambil pisau best waktu tu. Best pisau tu. Bapak mahalnya. Pandai dia bawa standby pisau. Dia ambil pisau kat kota. Manalah pisau aku? Abang bawa pisau kuning tu. Tu tajam juga. Yang ni. Yang suka pisau berat. Tak payahlah ada barang. Yang tunjuk. Dia bawa pisau. Bukan agak $2 dia dapat kat dia. Bukan ada lo ayam. Tak basuh ke? Nampak ni. Dia guna pisau ni. Dia cari mana pisau aku ni. Aku tahu dah. Aku dah agak dah. Dulu pisau kerja tau. Aku tengok mana pisau aku ni. Rupanya tala ke dia. Dia bawa merata-rata. Ayah dah agak dah. Agak tak ada. Mana ada orang lain. Rumah ni kau je. Lepas tu pelahai. Pelahai aku tu daripada lawa dapat ke dia habis hitam lengit macam dia. Bye. Elok-elok. Pakai pas. Jom kita minum jus. Jus yang sangat membantu untuk untuk melawaskan. Kalau Mami ni badan tak besar sangat pun tapi dia sangat melawaskan. Okey, korang yang ada masalah sembelit, yang ada masalah sukar untuk membuang, okey, sukar untuk pembuangan yang lawas, minumlah ini setiap hari, setiap pagi. Dia sebenarnya jus. Okey, dia rasa macam Ribena, masam-masam manis tapi Ribena tu lagi masam.
Dia lebih kepada manis. Lepas tu Ribena tu kosong macam air kan. Yang ni dia fiber. Dia fiber, kalau korang minum lambat dia jadi kembang. So shake korang kena minum terus satu nafas. Dan dialah yang membantu untuk mengembang dalam perut korang tu. Dia akan membuatkan korang rasa kenyang yang berpanjangan. Kalau korang nak lagi kenyang, selepas setengah jam korang minum jus ni, korang kena minum air masak suam. Okey, dia akan membantu korang mengembangkan lagi cepat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau lambat sikit je dia kembang dah. Kalau lambat sikit tadi dia kembang dah. Mami shake lama sangat tadi kan. Tapi masih okey lagi. Korang kena shake lama sikit. Baru dia tak rasa. Biasa dia akan rasa macam seladak tau, seladak. Dia akan jadi seladak dah. Tapi bila korang shake lama sikit, minum tu pakai air sejuk. Baju ni guna air sejuk, nak isi air batu lagi best. Boleh. Yang bestnya kalau korang minum ni kan, korang tak perlu pantang air batu. Tak perlu berpantang air batu. Tak perlu, dia pantang dia 3 benda je. Sejenis susu, sejenis jamu, sejenis kopi. Kafein. Tak boleh. Kafein ni kena tahu ada orang dia ingat kafein tu kopi. Bukan kopi je. Teh, semua tak boleh. Kena cari apakah kafein. Yang berkafein tu tak boleh. Dia akan cut kan. Korang boleh minum kalau korang nak minum yang tu, susu ke jamu ke. Dia akan memperlambatkan proses. Dia dengan ni dia macam belaga, dia jadi lambat sikit. Kita kan nak cepat. Okey, selesai. Inilah dia sarapan jus setiap pagi. Okey. Jom akan minum air masak dulu. Lepas tu Jom akan minum ni. Tadi dia diajak makan pulut kuning tu. Pulut kuning tu sebenarnya mak bagi semalam dengan rendang. Tapi semalam banyak sangat makanan. Semalam dia dimakan apa je? Makanan yang mami beli semalam tu banyak sangat kan. Jadi dia makan nasi tu semalam. Yang ni dia simpan tu, dia dah panaskan. Lady dah panaskan tu. Kira teh tak boleh minum, tak boleh. Kalau nak cepat kesan dia, jangan minum tu dulu. 10 hari je tengok. Kalau nak tahu kesan dia macam mana kan. Okey. 10 hari yang pertama tu stop semua benda. Follow je. Follow the process. Maksudnya dalam masa 10 hari, dia satu kotak ni dia ada 10 tau. Satu kotak ni dia ada 10. Korang follow je dalam masa 10 hari tu. Cuba skip jamu, kopi dan susu. 10 hari je. Lepas tu korang timbang, tengok dia turun berat badan korang berapa. Lepas tu, next kotak kedua tu, cuba minum. Cuba langgar pantang. Tengok dia jadi macam mana. Macam Ju, kalau Ju betul-betul jus ni, minum sekali je waktu pagi. Ya, sehari sekali sahaja. Kalau bulan puasa, mami cadangkan minum waktu waktu berbuka tu, minum dia dulu. Lepas tu pergi solat dulu, biar setengah jam baru makan. Tapi memang best minum maksudnya minum waktu berbuka. Kalau kita puasa, minum waktu berbuka. Dia macam ni tau. Bila mana minum pagi, kita rasa lesu sebab kita tak minum air siang. Kita tak minum air. Tapi bila mana Ju try minum waktu berbuka. Okey, Ju bila waktu berbuka tu minum air masak dulu. Lepas tu shake dia, minum dia. Lepas tu pergi solat dulu. Okey, bila pergi solat tu, relax dulu sampai, biasa buka puasa dalam 7.20 kan, 7.29 macam tu. 7.45 ke kita boleh makan dah. Yang paling best sekali, bila kita dah minum ni, dia akan rasa kenyang tu lebih sangat. Sebab tu, kalau korang dah minum jus ni, contohnya dah kenyang kan, rasa kenyang, pukul 9, 10 tu sarapan lah. Jangan tak sarapan. Walaupun sikit. Sebenarnya kita tak sarapan ni, metabolisme kita jadi rendah. Okey? Kita tidur tak cukup pun menyebabkan metabolisme kita jadi rendah. Kenapa ibu-ibu kat luar sana, dia mudah gemuk. Yang gemuk ni sebenarnya dia cepat gemuk kerana metabolisme dia dah berubah. Waktu tidur dah berubah. Biasanya ibu-ibu yang sempat berkahwin, yang ada anak ni, yang menjadi dia jadi masalah, gemuk sebabnya metabolisme dia menurun. Tidur tak cukup, metabolisme boleh menurun. Stres boleh menurunkan metabolisme. Macam mana kita nak tingkatkan metabolisme? Kita nak tingkatkan metabolisme, kita kena bangun pagi seawal 4.30 pagi. Pergilah buat senaman, exercise apa-apa. Okay, selepas tahajud subuh tu pergi buat senaman. Sekurang-kurangnya 30 minit ke macam tu. Keluarkan peluh. Dia akan membantu tingkatkan metabolisme kita.
Betul. Kurang tidur menyebabkan kita gemuk. Jangan main-main Kurang tidur dia akan jadi gemuk tepu, yang gemuk yang susah nak kurus. Jadi kalau rasa tak nak gemuk sebab kerana tidur je padahalnya. Kita tak cukup tidur sebab kita banyak kerja. Kita ingat kita boleh kurus kalau kita cukup tidur. Tapi sebenarnya tak cukup tidur, kita boleh jadi lagi gemuk dan gemuk tu susah nak kurus. Sanggup tak? Tak sanggup je kalau kita gemuk sebab kita makan berbaloi. Betul? Tapi kalau kita gemuk sebabnya kita ni tak cukup tidur, memang rasa sedih sangat-sangat. Jadi, kita kena bermulalah dengan tidur yang cukup. Cuba atur jadual untuk dapatkan tidur yang cukup. Macam Mami cuba ke tak cuba ke, sekarang tak boleh lagi, tak cukup lagi tidur. Sebab tu badan, kalau kata badan tu naik, kita tak pelik sebab memang tidur tak cukup. Kalau kopi minum waktu bila? Kopi minum pagi dan petang. Untuk yang tak ada masalah boleh minum sekali je sehari. Untuk yang ada masalah teruk, contoh macam period yang tak teratur, memang kita cadangkan minum 2 kali sehari. Okey? Untuk macam Zai Zai dia minum 3 kotak tu persamaan dengan untuk sebulan lah dia minum sekali sehari. Dia tak datang bulan selama 4 tahun. Selepas dia minum kopi tu, dia datang period dan period dia lancar. Mula-mula dia datang period tu dia kata dia tak pernah kena senggugut. Tiba-tiba dia minum kopi tu dia jadi senggugut. Dia tanya kan. Dia jadi senggugut. Tapi waktu kali pertama tu dia senggugut tu tak ada dah. Alhamdulillah dia memang untuk selesaikan masalah period yang tidak teratur. Period yang tidak teratur pun berkaitan dengan hormon juga. Kopi juga dia boleh meningkatkan metabolisme kita. Okey, kopi dia ada manfaat dia. Dia lain manfaat dia pula kopi. Kopi dia lebih kepada melancarkan perjalanan darah. Okey, awak bayangkan. Satu benda je, kopi ni dia sangat ajaib pada tu. Allah memang formula dia tu jurasa memang sangat membantu. Yang memberi menyembuh tu adalah dia kan. Anak menyusui badan boleh ke minum jus ni? Boleh? Tak, dia tak sakit perut. Sebab kita pun minum jus ni kita tak sakit perut. Malah membanyakkan lagi susu badan. Dia tidak mengeringkan susu badan kita. Mami minum jus ni, masa anak Mami menyusui badan pun tak ada masalah. Sekarang kita ada ejen yang ke-9 tu Ain. Dia pun anak dia menyusui badan, tak ada masalah. Tapi kita hentam je pagi, petang, siang sebab dia sedap sangat. Mami kalau kopi, time tak minum jus ni, Mami minum kopi, cerita dia memang minum macam Kiki lah. Duk cicah biskut tu. Tapi biskut tu dah tak sedap lah Kiki sayang. Biskut tu dia dah jadi macam kurang gula ke, dia kurang rangup ke, tak lah Mami tak sure. Tapi dia tak macam dulu dah. Okay? Untuk yang betul-betul nak kurus, macam kita boleh tahu yang ni, bila awak minum jus ni, awak tak perlu lagi dah makan jamu. Jangan risau, misli awak kemas. Kalau yang dah pernah melahirkan, misli awak kemas, otot-otot awak kemas, semua kemas. Badan awak bertenaga, dia tak masam sangat. Apa ni? Dia tak masam sangat. Masam lagi air bina. Betul, dia tak masam sangat. Dia tak adalah. Korang tak minum, korang shake lama-lama macam Mami, tapi jangan lama sangat nanti dia kembang. Shake, betul terus minum terus bagi habis. Minum terus bagi habis supaya korang tak rasa kat tekak ni. Sebab dia kan dia macam lei gitu kan. Ada orang tak nak telan. Macam Mami kalau jenis cair gini memang boleh. Kapsul Mami tak boleh. Kapsul Mami akan jadi lekat. So memang sesuai lah untuk korang yang macam Mami sama macam Mami. Dia macam ni tau. Ija tak boleh tau minum ni. Kiki, Ija dia tak boleh nak telan tau sebenarnya ni. Tapi dia terpaksa telan sebabnya dia nak kurus. Sebab apa Ija tak boleh nak telan? Dia tak suka masam. Ija dia tak suka masam. Okey, dia cakap apa? Tak suka. Dia tak suka masam. Sangkuit dia minum. Tapi dia macam, Ija ni pelik sikit. Ija air buah dia tak minum. Buah dia makan, air buah dia tak minum. Sebab tu bila kena minum jus ni, dia jadi macam cika. Dia macam tu. Kan? Macam air tembikai ke, air apple ke, dia tak minum. Dia tak minum. Sebab tu dia macam pelik. Nak minum ni, dia jadi macam pelik. Tapi disebabkan dia nak kurus, dia kena minum lah. Dia kena minum. Tapi dia cepat je kurus. Dia cepat kurus. Tak masam pun, cuma adalah rasa tu manis pun tak manis sangat. Dia macam rasa best lah. Dia rasa best. Tak kata tahu, tak tahu sangat. Dia rasa best. Memang sedap, rasa dia best. Jus. Senang cerita dia jus. Dia jus raspberry. Dia jus berry. Dia jus berry. Korang kan tahu berry rasa macam mana. Dia kita tengok dia minum jus tunda dengan air oren. Ija dia tak boleh. Dia memang minum gitu. Nasib baiklah jus tu memang boleh je minum dengan air yang lain. Kecuali susu dengan jamu kan. Jamu dan kopi. Dia memang minum gitu. Dia minum gini, dia letak. Dia boleh pula minum, dia letak, dia minum air lain. Kau tu gila Ija. Mami tak boleh lama-lama sebab dia kembang. Nanti dia kembang. Kena minum cepat. Kena minum cepat.
Lepas tu kan korang akan rasa kenyang. Lepas je 15 minit korang dah rasa kering lah ni. Rasa kering. Betul minum air masak. Minum air masak seorang nak cepat kurus. Minum air masak seorang korang akan cepat kurus. Yang ni memang sesuai sangat untuk kita yang tak ada masa nak buat senaman. Untuk kita yang tak mampu nak kawal selera makan. Untuk kita yang makan waktu tak tetap. Awak tahu tak? Bila kita makan waktu tak tetap ni, metabolisme kita pun menurun tau. Jadi cakap dengan korang, makan pagi kena jaga. Makan tengah hari tak apa. Makan petang kena jaga. Kenapa? Okey, makan petang seelok-eloknya sebelum pukul 8 malam. Maksudnya kalau korang nak makan, kalau betul-betul nak kurus, ini cara yang betul, korang akan dapat berat badan yang cepat turun. Korang kena makan sebelum pukul 8 malam. Kalau 7.30 lagi cantik. Maksudnya sebelum waktu korang tidur pukul 10 tu, dia kalau boleh 3 jam sebelum waktu korang tidur. Ini baru makan sejam tadi, kemas-kemas tidur. Memang nama dia gemuk tepu. Sedap sesuai dengan tekak, shake dengan air sejuk. Rasa sejuk je kat tekak. Kak Soleha dia suka dengan air sejuk. Dia cakap, Kak Soleha suka dengan air sejuk, dia kata. Sebab rasa macam air buah. Yes, dia memang air buah. Dia memang jus. Bak kata kalau jus lah orang tanya, air masak sehari agak berapa botol Mami? Botol ni 2. Sehari ni kalau botol ni 2. Ini maksudnya satu botol ni sampai pukul 12 nanti habis satu ni. Lebih kurang pukul 1 ke pukul 1.30 habis dah satu botol ni. Tadi Mami separuh, tapi Mami dah minum dah sebenarnya tadi. Separuh dah. Bangun tidur tadi dah minum separuh dah. Lepas tu ni dah nak habis dah sebotol. Sekurang-kurangnya sebelum pukul 1, sebelum pukul 2, sebotol ni mesti nak kena habis. Tanda air yang cukup. Kulit cantik, rasa kenyang berpanjangan. Yang paling best sekali, korang tak rasa pun, korang takkan rasa macam korang makan ubat ke apa ke. Sebab dia bukan ubat, dia memang jus dan dia fiber. Dia jus. Untuk rasa tu blueberry, raspberry dan blackberry. Dan juga ada yang masam sikit tu, dia ada buah asam gelugur tu. Yang tu yang membuatkan kita rasa kurang selera makan tu. Kita buah asam gelugur tu dengan buah blueberry tu. Blueberry tu dia mampu menurunkan paras gula tau dalam tubuh badan kita. Ada je orang minum jus ni dia turun kencing manis dia. Sebenarnya untuk yang berpenyakit kita tak cadangkan. Kita memang tak galakkan untuk orang yang berpenyakit. Kalau bacaan kencing manis dia 8 ke bawah is okay, boleh cuba. Tapi kalau bacaan kencing manis 8 ke atas kita tak bagi. Sama juga dengan kopi. Sebab apa kita tak nak tanggung risiko? Sebab orang yang berpenyakit dia punya antibody dah lain, tak sama macam kita. Tapi syukur Alhamdulillah orang minum jus ada yang menurunkan paras gula dalam badan. Orang yang minum kopi juga ada yang membantu untuk dia menurunkan paras gula dalam badan. Assalamualaikum Mami, selamat pagi. Selamat pagi Kak Nas sayang. Morning. Okey. Sebab tu korang tak perlu risau, korang akan digat. Kalau ada penyakit kita tak cadangkan macam Mak Fazida daripada kencing manis dia 12, dia minum kopi, kencing manis 4-3. Alhamdulillah. Mula-mula mak dia berani-beranikan minum sebab mak dia nak tenaga. Mak dia rasa penat lesu kencing manis. Bila minum kopi tu boleh menurunkan juga paras gula dalam darah tadi. Maksudnya asbab. Bila mana dia sebenarnya kunci dia air masak yang cukup. Apa-apa pun kita makan, air masak mesti kena cukup. Macam Mami sekarang kan minum jus. Sekejap lagi memang rasa kering gila tekak. Bila kita minum air masak yang cukup, kita akan makan sikit. Dan sebelum kita nak makan, kita mesti kena minum air masak dulu satu cawan. Minum air masak dulu satu cawan. Dan kalau ada buah, makan buah dulu. Bila korang makan buah dulu, korang akan kenyang. Jadi pengambilan karbo tu korang jadi sikit. Betul Mami betul Mami buat raspberry salah satu fungsi boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Yes. Dia menurunkan gula dalam darah. Sebab tu dia boleh mengurangkan kegairahan nafsu makan. Tapi kalau korang semua yang ada masa untuk rendam asam keping tu dengan air panas boleh minum, dia juga mampu menurunkan paras gula dalam badan korang. Tapi dari sikit rasa dia mungkin tak sedap sikit kan. Mesti piau, mesti melekat kan. Tapi kalau asam keping ada dalam laksa, makan sedap. Sedap, dia mengecutkan perut kita. Itu manfaat. Sebenarnya buah-buah ni dia banyak manfaat dia, kita je yang tak tahu apakah manfaat benda-benda tu kan. Okey. Sebelum je terlupa je nak bagi tahu korang 30 hari bulan ni last dah untuk yang cabutan yang pertama untuk memenangi hadiah. Jangan lupa tau korang-korang tim yang mana buat live tu bagi tahu 30 ni last, insya-Allah kita akan cabut secepat mungkin untuk yang sahut cabaran kurus bersama dengan jus mixed berry. Okey, yang mana yang dah berjaya turun berat badan tu walaupun mereka tak buat video,
Untuk hadiah pertama, kedua dan ketiga dia kena buat video. Tapi kalau yang tak buat video tapi dia ada penurunan berat badan, dia dah cuba dan dia menurunkan berat badan, dia bagi gambar dia sebelum dan selepas, dia boleh juga masuk konten. Oi, tak sanggup masam piang. Kalau dalam laksa sedap. Dalam laksa sedap kan dia masam-masam dengan ikan tu kan, sedap. Mami pun makan. Okey. Ingat, jangan lupa tentang konten tu tadi, kontes tu sebab apa Ju buat macam tu. Sebab Ju nak result, Ju nak korang tahu, ya sayang, Daddy pergi ladang. Ju nak korang tahu, jus mixed berry tu dia memang pakar kawal selera makan. Daddy dah keluar dah abang yang tidur balik. Okey. Ju nak beritahu korang, dia memang pakar kawal selera makan. Dia memang membantu menurunkan berat badan korang secepatnya. Satu kotak tu, kalau korang tak diet, kalau korang gemuk macam Ju, 10 hari tu boleh buang 5 kilo ke bawah. Kalau korang gemuk air, lepas tu korang boleh skip pula nasi ataupun korang boleh kurangkan daripada biasa, korang akan menurunkan banyak juga berat badan. Sebenarnya kalau korang dah minum jus ni, jangan risau tentang nasi. Korang akan mesti makan sikit, takkan makan banyak. Macam semalam, Ju makan laksa separuh. Sebab apa makan separuh? Sebab Ju tahu dah, kalau kita nampak terserawa, bila kita minum jus ni, kita akan rasa kenyang. Dan jus ni Ju beritahu korang, hanya untuk awak yang nak kurus tapi tak mampu kawal selera makan, tak mampu untuk pergi bersenam, tak mampu nak buat semua tu. Mungkin ada orang dia badan dia besar, dia tak boleh nak pergi berjalan berlari, tak boleh bersenaman. Okey, jus mixed berry ni dia akan meringankan badan, dia detox awak punya usus. Bila badan kita ringan, lepas tu bila usus kita dia detox, kita mudah pergerakan, ya sayang? Sekejap. Okey, bila mana badan kita dah ringan, kita dah mengeluarkan toksin dalam badan kita, kita mudah bergerak. Lepas tu daripada situlah macam Kak Soleha dia cakap sebelum ni, dia nak bersenang macam mana, dia gemuk, dia cakap dia tak boleh nak berlari sebab nanti sakit lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zai. Dia sakit lutut sebab dia besar. Bukan senang-senang kalau kita cakap boleh je. Kalau kita boleh je cakap orang gemuk dah, kau tak nak bersenang, kau tak kurus lah. Sebenarnya orang gemuk ni dia dah tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh untuk pergerakan dia tu macam kawan Ju yang patah kaki. Ju ingat masa Ju kerja kilang tu kan, masa Ju pergi kursus kan. Dia lompat daripada atas, dia tu ke bawah, orang lain semua okey, dia patah, dia terkehir. Pergelangan kaki ni dia lepas kat sini. Dia macam dia tak patah tau, dia macam dia terlari tau. Antara sini dengan sini dia lari. Lepas tu sebabnya dia besar dan hentakan tu kuat. Dia tak sama macam kita yang kecil ni. Dia tiru macam kita, habis tau kaki dia. Nampak bahaya. Orang badan besar ni dia tak sama, dia tak boleh bergerak macam kita yang kecil ni. Sebab tu dia bukan tak nak bersenam, dia bukan tak nak berlari, dia akan sakit lagi. Jadi kurus dulu secara alami, menyapu-nyapu kat luar rumah ke, mop-mop lantai ke, dia dah mampu mengeluarkan peluh korang. Kita dah 8 hari tak makan nasi. Kalau tengok Kak Ana live, makan nasi dengan sardin, bapak teli. Tapi nak makan tu tak ada selera. Palih tak makan nasi. Kiki sabar je lah. Mami tak boleh tak makan nasi. Mami cakap betul. Mami tak boleh tak makan nasi sebab Mami pening. Tak makan nasi tak boleh. Mesti nak kena makan nasi. Mesti nak kena makan nasi sebab Mami akan jadi pening kepala kalau tak makan nasi. Mesti nak kena makan nasi. Sebab tu kalau sarapan, ni pulut ni pagi-pagi ni. Pulut ni pagi-pagi ni. Kalau pulut kita akan ambil sikit je. Pulut. Lepas tu kita akan makan dengan buah lah. Makan dengan buah. Kita sebenarnya, kita nak kurus, kita nak dapat badan yang sihat, kita kena makan benda yang sihat. Kalau kita makan benda yang tak sihat, tapi kita nak dapat berat badan yang sihat, enggak mungkin sayang, enggak mungkin. Kita nak benda yang bagus, tapi kita amalkan gaya hidup yang tak bagus. Macam mana kita nak dapat yang bagus? Betul tak? Okey, semoga beri manfaat kepada anda semua. Kita sambung live nanti lagi. Ju nak share dengan korang tips macam mana cara kita nak maju dalam bisnes. Yang pertama, kita kena jaga attitude kita kena jaga sikap kita kena jaga disiplin kita. Kerana kalau benda ni kita tak jaga, kita dropship, kita agent, kita stocking, kita boleh jatuh. Bila-bila kita berjatuh, dah susah kita nak bangun. Bila kita dah bangkit, jangan mula dan sentiasa mula sampai bila pun kita tak grow. Kita nak you dah mula terus, bukan sustain. Kita nak you semakin naik supaya awak dapat bina bisnes yang berjaya. Okey, nasihat Ju kepada korang, walaupun korang dropship, sebenarnya walaupun korang dropship, korang mampu buat duit. Yang paling penting hati. Kenapa? Manusia ni dia kebanyakannya dia ada masalah hati.
Okey, dulu tak boleh. Sekarang kita tukar nasi tu dengan seorang campur dan sayur-sayur. Hari-hari makan sedap pula. Boleh tak masalah. Okey, dia cakap dengan korang. Untuk yang dropship agent, biasanya dia start bila mana dia ada masalah hati. Bila dia ada masalah hati yang bermasalah macam mana? Hati ni dia bermasalah bila mana dia rasa keuntungan dia kecil. Dia rasa tidak berbaloi dengan kerja yang dia buat. Tapi percayalah cakap Ju, bila mana awak terapkan benda ni dalam hati awak tak akan berjaya sampai bila-bila. Tetapi bila mana awak bermula dengan dropship, awak is okay, maksudnya awak okay dengan apa yang awak dapat, awak bersyukur sangat dengan apa yang awak dapat, Allah akan gandakan lagi rezeki awak tu. Itulah yang Ju lakukan dan itulah kunci utama yang Ju lakukan permulaan bisnes Ju. Ju tak kisah untung berapa, Ju tak kira pun. Waktu Ju dropship dulu sampai Ju tak kira pun gaji Ju, keuntungan Ju tak kira pun. Sedar-sedar adik Ju dah beritahu, okey bulan ni banyak ni keuntungan. Bulan ni banyak ni keuntungan kau. Jadi jangan terlalu demand. Jangan terlalu nak keuntungan banyak sedangkan kita tak keluarkan modal, kita tak keluar rumah. Kalau korang dapat jual satu barang, keuntungan korang RM2 pun dah cukup bagus. Sebab apa? Sebab kita tak keluar rumah pun. Jadi bermulalah dengan RM2, RM3, RM5 ke, bermulalah, ikhlaskan hati, awak akan berjaya. Dan yang seterusnya, kenapa orang gagal? Kenapa orang gagal? Dropship, agent selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Kerana bila mana dia mula, dia suka tukar produk. Dia rasa produk ni tak best, dia rasa produk ni tak laku, dia dah update. Contohnya dia update 2-3 kali, tak ada orang tanya, dia stop. Sebenarnya, proses pengenalan bukan 2 hari. Proses pengenalan adalah hari-hari. Proses pengenalan hari ini adalah untuk 6-7 bulan akan datang. Faham? Untuk yang hari ini bukan yang untuk esok. Untuk hari ini adalah untuk 6-7 bulan akan datang. So memang kena sentiasa buat. Kena sentiasa buat lebih baik. Sentiasa buat lebih baik. Sebab tu Mami akan cakap kalau korang dah nampak start, Mami akan tegur. Sebab kita akan mula balik. Kita akan mula. Orang tak nampak kita pun. Sebab tu hari ni kita dah buat yang terbaik. Esok kita kena gandakan lagi. Hari ni dah terbaik. Esok kita kena gandakan lagi. Kenapa kita kena gandakan? Sebab supaya orang trust dengan kita. Orang nampak kita. Orang tahu apakah manfaat yang kita boleh bagi kepada dia. Contoh, kita kata, kita bagi tahu jus mix berry ni sangat membantu kawal selera makan, untuk mencantikkan kulit, untuk gebu, untuk sihat, kemaskan otot-otot. Jadi korang tak fokus. Benar apa jus mix berry ni sebenarnya? Kita bagi tahu korang gini je. Jus mix berry ni adalah pakar kawal selera makan dan tidak menyebabkan cirit-birit. Dia akan membantu meningkatkan metabolisme. Jadi bila mana dia membantu kawal selera makan, bila korang tak makan banyak, dia dah membantu menurunkan paras gula dalam badan korang. Bila mana dia tidak menyebabkan cirit-birit, korang akan rasa selesa. Faham? Betul Mami, anak kita buat dropship, tiba-tiba ejen tu bank in duit 300. Rupanya dah lama dia jadi dropship jual barang budak-budak ni. Nampak? Bila kita tak tanya, tiba-tiba ada gaji. Oh, Mami dulu dapat 200, bapak melompat. Keuntungan jadi dropship dapat 200, melompat. Cakap dengan awak, betul. Sebab apa? Sebab kita kerja, lepas tu ada gaji ni. Rasa macam, banyaknya aku boleh berang kemas. Macam tu. Tak apa-apa lah, simpan lah. Bulan kedua dapat 700 dah. Tiba-tiba bulan kelima, bulan ketujuh ada 5,000. Nampak tak? Bila mana kita buat tanpa henti, tanpa tanya, tanpa pentingkan keuntungan sangat, memang semata-mata suka. Waktu tu suka orang guna produk kita, suka orang guna apa yang kita guna, memang suka. Macam jus. Kenapa Mami buat live time Mami buat minum? Sebab Mami nak tunjuk kat korang cara yang betul, cara yang tepat supaya korang dapat. Macam mana nanti kalau korang grab, korang tahu nak minum macam mana dan korang akan dapat sama macam Mami dapat. Ini korang minum kan, korang salah minum, tak tahu macam mana, tak digat. Jadi korang tak tahu nak minum cara yang macam mana untuk penurunan berat badan dengan cepat. Okey, ingat bila mana korang jadi dropship ataupun ejen, jangan tamak haloba. Bila kita tamak, kita akan rugi. Kita rasa kita untung, kita akan jadi rugi. Sebab apa kita rugi? Kita buang masa, cuba-cuba dan terus mencuba yang tak ada hasil. Jual barang ni hari ni, esok lusa update 2-3 hari dah tak ada orang beli, update pula barang ni. Update yang ni tak ada orang beli, dah stop barang ni, update pula yang ni. So orang tak tahu you jual yang mana, orang tak tahu apakah kepakaran you pun jadi bengong, tak tahu nak restock yang mana, you pun akan jadi jadi bela sebab tak tahu nak guide orang pun macam mana, you jual ni, you jual tu, you jual ni, tak tahu. Sebab tu, walaupun you kata jus ni banyak manfaat dia, kita fokus kepada korang yang nak kurus tak mampu kawal selera makan. Itu je. Yang nak kurus tak mampu nak kawal selera makan, dia pakar kawal selera makan. Dan orang tanya kopi tu untuk apa? Yes, kopi tu, Mami beritahu kopi tu terus terang. Banyak orang dapat manfaat dia. Selesaikan banyak benda. Keputihan ada, gout ada, macam-macam ada. Migraine, angin, gastrik, semua ada.
Kopi tu dia banyak manfaat dia. Dia banyak sangat menyelesaikan masalah orang. Alhamdulillah. Tapi kenapa Mami fokus kepada melancarkan perjalanan darah? Melancarkan perjalanan darah, bila badan kita hangat, perjalanan darah kita lancar, kita akan dapat tubuh badan yang sihat, period kita jadi teratur, hormon kita jadi stabil. Bila mana perjalanan kita lancar, darah kita lancar. Sebab itu sangat penting kita kena tahu apakah kepakaran kita, apakah benefit produk kita, apakah kelebihan produk kita, apa yang orang akan dapat. Bagi tahu dia terus terang, kopi kita untuk ni. Ramai je orang selesaikan masalah ini dan ini. Kita fokus kepada selesaikan masalah period yang tidak teratur. Ramai orang minum kopi anggun, selesai masalah period tidak teratur, ramai selesai masalah senggugut, ramai selesai masalah keputihan, ramai selesaikan masalah kewanitaan. Tapi kita memang betul-betul fokus kepada wanita yang mengalami masalah hormon, period yang tidak teratur, period yang sendu, yang datang bulan sikit, yang tak datang bulan terus pun ada. Jadi bila mana korang amalkan kopi anggun ni, dia akan melancarkan perjalanan darah korang. Jadi jangan salah faham. Jadi bila korang dah jualkan tudung, sibuk nak jual ni pula. Sibuk nak jual. Jadi orang tak tahu you ni jual apa. Orang bukan tak tahu. Orang tak faham. Kau ni kau jual ni, aku tak faham. Kau ni jual yang mana yang bagus sebenarnya? Yang mana yang bagus sebenarnya? Jadi kita kena fokus. Macam Mami akan fokus untuk salah satu ni. Ada orang dia telefon Mami nak kopi 5 untuk tenaga kan? Yes, boleh. Tapi akan dapat bonus ni bagi tahu dia. Jadi dia iyalah betul laju. Nampak tak? Kopi kita banyak manfaat dia. Tapi kita fokus kepada untuk melancarkan perjalanan darah supaya awak faham. Awak akan selesai masalah apa. Yang lain tu akan dapat. Tapi yang pastinya adalah untuk menyelesaikan masalah perjalanan darah tadi. Okey, kita end live dulu. Juga ada kerja, pukul 9 dah. Kita akan jumpa lagi yang akan datang. Terima kasih semua yang singgah laju. Happy birthday to you untuk Puan Kiki Lala kita. Okey, jaga diri. Semoga panjang umur dan melimpah ruah rezeki anda. Dan terima kasih yang sharekan live Ju. Terima kasih yang singgah di live Ju. Terima kasih semua. Okey, kita akan jumpa lagi yang akan datang. Mami ada kelas juga hari ni. Pagi ni Mami nak tengok modul yang Mami ada tu. Dan insyaAllah Mami akan jumpa korang dekat Voice untuk bercakap lah apa ilmu yang Mami nak kongsikan. Okey, selamat berjaya semua. Yang mana baru berniaga, yang mana nak tahu link tadi yang Mami beritahu kelas percuma tu, boleh PM kita akan bantu you all macam mana untuk daftar kelas secara percuma. Okey, bye semua. Dia minta maaf kalau ada terkasar bahasa tersalah kata. Okey. Yang baik semua datang daripada dia, yang kurang baik semua datang daripada diri kita sendiri. Bye semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye kawan. Bye. Tidur tak mau tak pakai baju ni tak ada. Mau bangun tak pakai baju. Alah cantiknya sayang Mami tu. Alah cantiknya sayang Mami tu. Bye kawan. Bye. Nampak susu. Ni kencing tak?